Buletin Didik 22 Februari 2021, anda bersama saya Zaidi Zubair. Pematuhan prosedur operasi standard SOP calon ketika menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM dalam pembudayaan norma baharu berada di tahap terbaik. Sambil menzahirkan rasa puas hati, Menteri Kanan Pendidikan, Datuk Dr. Razzie Jidin berharap SOP dan norma baharu itu dibudayakan sepanjang peperiksaan bagi memastikan keadaan berjalan lancar serta selamat. Pagi tadi, Datuk Dr. Razzie melakukan tinjauan mengejut di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sarjana Impian Kajang, Selangor. Turut hadir Pengarah Lembaga Peperiksaan Datuk Pakarudin Ghazali. Semoga berjaya. Tenang. Beliau meluangkan masa kira-kira setengah jam melihat perjalanan sebelum peperiksaan selain memberikan kata-kata semangat kepada calon. Tenang saja. Tarik nafas. Tarik nafas. Dalam. Alhamdulillah, berdasarkan pemerhatian kami, SOP dilaksanakan dengan cukup baik. Murid-murid mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan dan segala perancangan telah dibuat dan Alhamdulillah pelaksanaannya berlaku dengan cukup baik pada pagi ini. Dan kita lihat calon juga bergerak ke pusat masing-masing dalam keadaan yang tersusun dan juga penjarakan sosial itu jelas di antara satu sama lain. Sekiranya kita dapat pastikan SOP ini dapat dipatuhi, maka insya-Allah kita doakan semoga peperiksaan sepanjang tempoh peperiksaan ini sekitar sebulan ini dapat berjalan dengan baik dan juga kita dapat pastikan supaya anak-anak ini menduduki peperiksaan dalam keadaan tenang dan selamat, insya-Allah. Seramai 401,105 calon menduduki SPM 2020 di seluruh negara hari ini di 3,310 pusat peperiksaan. 48,014 pengawas peperiksaan ditugaskan bagi memastikan SOP dipatuhi. Seperti mana yang kita boleh lihat tadi dalam Dewan Peperiksaan, jarak antara murid juga cukup jauh ya. Jika tahun-tahun sebelum ini jaraknya 0.8 meter, tahun ini 1.5 meter. Dan ada juga sekolah-sekolah yang menjarakkan dengan lebih jauh ya. Dan juga kita lihat bilik-bilik alternatif, bilik isolasi dan sebagainya disediakan. Peperiksaan SPM, Sijil Vocational Malaysia SVM dan Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM sepatutnya diadakan pada November tahun lalu. Namun terpaksa ditangguh kepada Januari 2021 sebelum dianjak sekali lagi kepada bulan ini berikutan penularan pandemik COVID-19. Sementara itu, hasil pemerhatian wartawan Wan Zairul Azri Wan Muhammad Sudin mendapati pelajar akur dan mematuhi norma baharu peperiksaan yang nyata berbeza daripada sebelumnya. Meskipun julung kali dilaksanakan dalam sejarah pendidikan negara, namun tidak melampau jika diberikan grade A tambah kepada calon SPM atas kepatuhan SOP hari ini. Seawal 6.30 pagi, calon mula memasuki pekarangan sekolah dan bersedia untuk berperang di medan peperiksaan. Berbekalkan doa sebagai senjata, pelurunya ilmu pengetahuan dan perisai pelitup muka pencegah COVID-19. Tidak kurangnya perjuangan dipikul Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG. Tradisi menyediakan makanan percuma sepanjang peperiksaan diteruskan buat tahun ketiga. SPM kali ini melakar sejarahnya tersendiri apabila pertama kalinya dilaksanakan dalam norma baharu. Antara beberapa prosedur yang perlu dipatuhi oleh calon iaitu perlu mengambil suhu badan, memakai pelitup muka sepanjang berada di sekolah serta menghantar dan melengkapkan borang deklarasi saringan COVID-19 dan perlu dihantar kepada pengawas sebelum memasuki Dewan Peperiksaan. Calon positif COVID-19 atau kontak rapat yang diarah menjalani kuarantin tidak dibenarkan menduduki peperiksaan pada hari tersebut. Mereka hanya boleh menduduki kertas peperiksaan yang dijadual semula selepas disahkan sihat oleh doktor beserta surat pengesahan doktor. Kita ada satu tata cara pengurusan yang lengkap dalam buku garis panduan yang diberikan dah ada satu persatu. Apakah yang hendak dilaksanakan jika ini berlaku, siapakah hendak dihubungi jika ini berlaku dan sebagainya. Dan Alhamdulillah kita lihat pengawas-pengawas pusat peperiksaan juga memahami garis panduan yang telah ditetapkan. Hari ini 519 calon di sekolah ini menjawab kertas bahasa Melayu dan disambung subjek bahasa Inggeris esok. Saya doakan anak-anak sekalian masuk ke Dewan Peperiksaan dengan penuh ketenangan. Apa yang penting, anak-anak telah cuba yang terbaik. Sepanjang setahun yang lalu keadaannya cukup sukar dan kami sedar keadaan yang dilalui oleh anak-anak sekalian bukannya mudah.
Namun begitu, hari ini adalah hari permulaan untuk satu tempoh peperiksaan yang lebih panjang, maka jaga kesihatan dan juga saya doakan semoga anak-anak dapat melakukan yang terbaik. Laporan Wan Zarul Azri, Wan Muhammad Sudin. Teruja, berdebar dan tidak sabar mahu menghabiskan peperiksaan. Itu reaksi rata-rata pelajar calon SPM 2020 ketika ditemui sebelum memasuki Dewan Peperiksaan di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK King George ke-5, Seremban Negeri Sembilan pagi tadi. Mereka adalah sebahagian daripada 15,909 calon dari 144 buah sekolah di Negeri Sembilan, tidak termasuk 645 calon persendirian yang memulakan perjuangan menjawab kertas peperiksaan bermula hari ini. Selepas 2 kali ia ditangguhkan pada November dan Januari lalu berikutan penularan pandemik COVID-19. Kehadiran calon disambut pengetua dan guru-guru yang turut sama berkongsi pelbagai rasa selain memberi kata-kata perangsang sebelum pelajar memasuki Dewan Peperiksaan. Menariknya, sekolah ini turut menerima seorang calon persendirian berusia 65 tahun yang kelihatan teruja dan bersemangat sebaik kenderaan dipandu tiba di pintu masuk sekolah berkenaan. Bagi pelajar, biarpun terpaksa menunggu lama, namun mereka mengambil ia dari sudut positif kerana diberi masa panjang untuk mengulang kaji pelajaran sekaligus membuatkan mereka lebih bersedia untuk menjawab kertas peperiksaan. Rasa excited, nervous pun takut, nervous pun ada juga. Rasa macam nilas lah, betul dah habis dah. So macam fokus tu dapat banyak lah, fokuskan ke SPM sebab jelas. So maksudnya kali ni SPM lebih panjang masa untuk ulang kaji kan. So macam mana preparation tu cukup tak? Cukup. Bagi saya cukup lah. Dari segi pembelajaran sebelum ni macam mana? Ada yang macam ada banyak masalah tapi ada juga banyak dia punya keistimewaan dia. Kelebihan dia banyak lah. Lagi banyak masa untuk belajar. Seorang lagi pelajar, Adilah Japri, mengakui pada mulanya dia hampir putus asa dan sedih ketika mengetahui peperiksaan ditangguhkan. Namun dengan sokongan, motivasi serta kesungguhan para guru dalam mengajar, ia telah menjadi pembakar semangat untuk dia dan rakan-rakan yang lain untuk meneruskan perjuangan. Memang mula-mula tu memang macam harapan nak belajar tu macam tak ada kan. Tapi bila cikgu dah push kita orang semua, dah bagi motivation semua, semangat tu ada balik. Sementara itu, Pengetua SMK King George ke-5, Roslyn Balia, menaruh keyakinan bahawa kejayaan mampu dilakar oleh 185 pelajarnya. Ia berikutan pelbagai usaha dan inisiatif sudah dilakukan oleh para guru ditambah sokongan ibu bapa, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG serta alumni sekolah. Beliau turut berterima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri dan Daerah selain Didik TV yang dilancarkan baru-baru ini dilihat banyak membantu pelajar dalam mengulang kaji pelajaran. Kami mengadakan PDPR dengan mempunyai program yang terancang. Kami bagi mereka modul dan ada juga kita guru-guru kita yang ada sampai pergi ke rumah untuk membantu anak-anak kita, memberi mereka motivasi. Dan hari itu bila anak-anak ni datang ke sekolah, kita menyediakan pelbagai program, pelbagai persediaan bagi kita membantu anak-anak kita ni lah. Di Melaka, perjalanan peperiksaan SPM 2020 berjalan lancar dengan pemantauan rapi daripada pihak polis seawal jam 6 pagi. Tinjauan di beberapa sekolah sekitar negeri itu menyaksikan kehadiran anggota polis dan calon peperiksaan di perkarangan sekolah dengan membawa pelitup muka bagi mencegah penularan pandemik COVID-19. Pemantauan pihak polis bagi menjamin keselamatan calon sepanjang peperiksaan selain memastikan garis panduan dan prosedur operasi standard SOP ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKN serta Kementerian Kesihatan KKM dan proses disinfeksi Dewan Peperiksaan dipatuhi. Ini merupakan kolaborasi di antara pihak polis dan Jabatan Pendidikan Negeri dan juga pihak sekolah. Pihak polis melalui Pegawai Perhubungan Sekolah. Pada pagi ini serentak kita telah membuat pemantauan di 35 buah sekolah. Maaf saya, di 39 buah sekolah dalam daerah Melaka Tengah sahaja. Untuk menentukan, kita telah menggerakkan semua pegawai perhubungan sekolah kita untuk menentukan bahawa kita berkolaborasi bersama pihak sekolah menentukan perjalanan SOP dipatuhi.
Menurut Afzanizar, setiap calon diwajibkan menyerah borang pengisytiharan kesihatan sebelum memasuki Dewan Peperiksaan selain mengambil suhu badan dan memakai pelitup muka sepanjang tempoh menduduki peperiksaan. Setiap Dewan Peperiksaan hanya dibenar menempatkan 16 calon. Setiap meja peperiksaan calon pula, ujarnya, diletakkan dalam jarak 1.5 meter antara satu sama lain. Sementara itu, beberapa penjaga yang ditemui menyifatkan peperiksaan SPM kali ini paling mencabar untuk anak-anak mereka. Dengan segala ujian dan cabaran yang berlaku dalam musim pandemik ni, akan memberi sedikit semangat dan sentuhan terutama buat anak sulung saya, buat adik-adik dia lah. Bagaimana ujian yang berlaku ketika waktu pembelajaran dalam musim COVID ni lah. Rasanya satu ujian yang tak pernah terfikir pada kita sebelum ni. Saya nasihatkan dia supaya jangan stres lah. Relax aja, tenang, kita menjawab soalan apa semua. Seramai 13,464 calon di seluruh Melaka mula menduduki peperiksaan SPM 2020 dalam suasana negara masih berdepan pandemik COVID-19. Pada hari pertama hari ini, calon menjawab subjek Bahasa Melayu Kertas 1 dan 2 masing-masing bermula jam 8 pagi dan 2 petang. Di Perlis, ramai 3,754 calon SPM telah menduduki peperiksaan paling bersejarah dan mencabar pagi tadi. Rata-rata pelajar datang awal ke sekolah dan tinjauan di beberapa persekitaran sekolah juga kelihatan tenang dan pergerakan teratur. Tinjauan di Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Budriah di Pauh dekat Arau mendapati pelajar datang seawal 6.45 pagi dengan pelajar terakhir dilihat memasuki perkarangan sekolah adalah pada 7.40 pagi. Pengawal keselamatan yang bertugas juga bertungkus lumus memastikan pergerakan masuk pelajar berjalan dengan lancar. Suasana sama juga dapat dilihat di Sekolah Menengah Kebangsaan Said Ahmad di Tambun Tulang. Segala urusan di pusat peperiksaan berjalan lancar termasuk pematuhan prosedur operasi standard SOP dalam kalangan guru serta pelajar. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri JPN Perlis Nahurudin Othman yang ditemui selepas melakukan tinjauan berkata penjagaan SOP amat dititik beratkan dan pihak sekolah serta guru juga jelas melakukan semampu yang mungkin bagi memenuhi keperluan norma baharu. Saya sebenarnya telah pergi berjumpa lah dengan semua calon-calon SPM Negeri Perlis ni sebab mereka ni adalah kita katakan batch yang agak special sikit dan kita risaukan semangat juang mereka untuk menjawab peperiksaan itu telah luntur. Jadi kita telah pergi berjumpa. Cuma saya nasihatkan pada mereka, buatlah yang terbaik. Yang pertama sekali untuk diri mereka, untuk masa hadapan mereka. Yang kedua, buat yang terbaik untuk ibu bapa sebab ibu bapa ni banyak berkorban. Yang ketiganya untuk cikgu-cikgu sebab cikgu-cikgu ni saya rasa memang kalau cikgu-cikgu Negeri Perlis ni berkorban, orang Perlis kata tak sangga lah. Pagi, petang, bahkan malam pun buat kelas juga. Menurutnya, daripada keseluruhan 3,754 calon SPM itu, 93 daripadanya merupakan calon persendirian. 35 buah pusat peperiksaan dibuka, termasuk satu adalah di hospital yang melibatkan seorang pelajar dalam rawatan akibat kemalangan. Sementara itu, di Perak, seramai 33,079 calon SPM memulakan kertas Bahasa Melayu hari ini. Pengarah pendidikannya, Dr. Muhammad Suhaimi Muhammad Ali berkata, 31,676 calon merupakan pelajar sekolah dan 1,401 merupakan calon persendirian. Dalam satu kenyataan, beliau memaklumkan 327 pusat peperiksaan dibuka dengan 293 bertempat di sekolah dan 34 lagi persendirian. 2,930 petugas peperiksaan yang terdiri daripada kaki tangan Kementerian Pendidikan juga dilantik mengendalikan SPM. Katanya SOP yang ketat juga dilaksanakan. Peperiksaan itu sebelum ini ditunda sebanyak 2 kali dan kini berlangsung bermula pada hari ini sehingga 25 Mac nanti. Bersu kembali, kesemua 29,936 calon SPM Kedah disahkan bebas jangkitan COVID-19 dan membolehkan mereka menduduki peperiksaan itu di 263 pusat peperiksaan di seluruh negeri bermula pagi tadi. Pengerusi Jawatankuasa Agama, Pendidikan dan Sumber Manusia Negeri, Datuk Najmi Ahmad berkata, sehingga kini pihaknya tidak menerima sebarang maklumat rasmi mengenai pelajar yang tidak dapat menduduki peperiksaan SPM kerana dijangkiti COVID-19. Bagaimanapun katanya, Jabatan Pelajaran Negeri JPN Kedah dan pihak pengurusan sekolah sentiasa diminta mematuhi semua SOP bagi membolehkan peperiksaan berjalan dengan lancar. Semua
peraturan-peraturan SOP yang ditentukan telah dapat dilaksanakan dengan begitu baiklah. Dan semua murid-murid pun dalam keadaan yang saya rasa tak menghadapi masalah. Daripada 29,936 pelajar, seramai 26,022 adalah calon sekolah kerajaan, sekolah bantuan kerajaan dan sekolah agama bantuan kerajaan. 1,335 adalah calon sekolah menengah agama rakyat, 931 calon di bawah agensi kerajaan iaitu Maktab Rendah Sains Mara MRSM, Maktab Tentera Diraja MTD dan Sekolah Perantis Tentera. Terdapat juga 478 calon pelajar sekolah menengah agama negeri, 171 calon sekolah swasta yang berdaftar di bawah KPM dan baki 999 adalah calon persendirian. Beliau ditemui selepas mengadakan lawatan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA Kedah di Alor siang tadi. Turut hadir pengarah JPN Kedah Rozaini Ahmad. Datuk Najmi berkata daripada keseluruhan jumlah calon yang menduduki SPM, 54 daripada mereka adalah golongan kurang upaya OKU, masalah pembelajaran, pendengaran, penglihatan dan kurang upaya fizikal. Seramai 3,305 pegawai dilantik sebagai petugas peperiksaan SPM 2020 di Kedah, termasuk 2,362 pengawas. Pembukaan semula sekolah secara berperingkat mulai 1 Mac ini adalah satu keputusan tepat dan jitu hasil perbincangan mendalam Kementerian Pendidikan KPM bersama pihak berkaitan. Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Sektor Operasi Sekolah, Dato' Azman Talib berkata, hasrat KPM untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran PDP bersemuka mengambil kira maklum balas ibu bapa yang sudah cukup lama menggalas tanggungjawab sebagai guru di rumah. Selain ia adalah kaedah terbaik berbanding PDP di rumah yang belum menjadi kebiasaan lagi. KPM sentiasa berkomunikasi dengan Jabatan Pendidikan Negeri JPN, Pejabat Pendidikan Daerah PPD dan pihak sekolah untuk memperjelaskan persediaan pembukaan semula sekolah. Satu sesi penerangan juga akan diadakan bersama guru besar seluruh negara berhubung persiapan sebelum dan semasa murid berada di premis tersebut. Pengalaman kita pada tahun lepas mulai Jun dan Julai 2020 menjadi suatu azimat yang cukup besar kepada kita untuk kita tambah baik dan kita laksanakan sebaik-baiknya untuk memastikan kesihatan murid kita terjamin, keselamatan mereka berada di sekolah juga terjamin dan kelangsungan pendidikan untuk murid kita berada pada tahap yang terbaik yang mampu kita lakukan. Ya, mungkin tak dapat 100%, tapi kalau kita dapat 80% atau 90% itu sudah cukup tinggi. Kalau tak dapat daripada itu 60%, tetapi kita boleh hybridkan dengan kaedah yang lain. Dan kesempurnaan dalam pendidikan itu sebenarnya sesuatu yang perlu kita usahakan kepada anak murid kita. Mengulas lanjut, sekolah adalah kawasan selamat daripada risiko penularan COVID-19 sekiranya semua pihak telus mengisytiharkan tahap kesihatan masing-masing. Sekolah dengan SOP yang ada, kita telah yakinkan inilah tempat yang selamat dan insyaAllah kita akan kekalkan sekolah itu sebagai tempat yang selamat untuk meneruskan PDP secara bersemuka dan anak mereka selamat ke sekolah. Tetapi jika ibu bapa tidak juga mahu menghantar anak mereka ke sekolah, setelah kita yakinkan mereka perlu datangkan dengan surat daripada pihak doktor yang bertauliah mengatakan anak mereka ini dalam kategori yang mudah dijangkiti, dibimbangi akan jangkiti COVID-19 di sekolah dan sebagainya, ataupun dari surat daripada ibu bapa. Tambahnya, asrama juga tempat paling selamat kerana murid berada dalam kelompok mereka dan tidak terdedah kepada sebarang risiko jangkitan kecuali virus yang dibawa masuk oleh individu luar seperti pekerja di kantin, pekerja pembersihan dan pengawal keselamatan. Buat persediaan dengan betul, pastikan semua peralatan ada, jangan gopoh sebab bila kita datang ke Dewan Periksaan dengan keadaan yang tidak terlalu atau gopoh, kita akan hilang keyakinan untuk buat. So, jangan menyerah sebelum masuk ke tempur. Okay, dan buatlah yang terbaik. Lepas itu, insya-Allah kita lepaskan ataupun tinggalkanlah pada Allah untuk menentukan. Yakin diri dulu, yakin diri. Kamu telah prepare dengan baik, sudah sedia dengan baik, execute your plan. Buat dengan baik, sehabis baik. Bila keluar dari dewan itu, pastikan kamu yakin kamu sudah buat yang terbaik. Mula-mula ingat, baca soalan dengan baik. Bila kita baca soalan, gariskan apa yang dia tanya.
Bila kita dapat garis apa yang ditanya, barulah kita dapat fokuskan jawapan kita. Saya mendoakan semua murid dapat jawab dengan baik, tersusun dan rapi. InsyaAllah. Ambillah masa, bertenanglah, ya. Bismillah, salawat, baca soalan betul-betul. Minta doa daripada ibu bapa, minta doa daripada guru-guru, minta halalkan ilmu supaya bila kita masuk saja dalam Dewan Peperiksaan, segala beban kealpaan itu Allah angkat dan Allah gantikan dengan ketenangan dan kebijaksanaan, insya-Allah. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM akan mengutamakan guru yang berisiko tinggi untuk menerima suntikan vaksin COVID-19 sekiranya permohonan agar golongan itu disenaraikan ke dalam kelompok penerima fasa pertama yang bermula Rabu ini diluluskan. Timbalan Menteri Pendidikan 1 Muslimi Yahya dalam satu kenyataan berkata, KPM masih berbincang dengan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MUSTI bagi membolehkan guru menjadi penerima vaksin fasa pertama di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Tambahnya, keutamaan pemberian vaksin itu kepada guru dilihat penting memandangkan golongan itu juga terdedah kepada risiko jangkitan yang tinggi ekoran skop tugasan masing-masing. KPM juga masih lagi memperincikan senarai calon guru yang berkelayakan untuk menerima vaksin itu, iaitu mereka yang mengalami kesan negatif daripada jangkitan COVID-19. Semalam, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin berkata, kerajaan akan mempertimbangkan untuk memberi vaksin Pfizer-BioNTech fasa pertama kepada kelompok guru paling berisiko, terutamanya mereka yang mempunyai penyakit kronik seperti darah tinggi dan kencing manis. Musti kata beliau akan membincangkan perkara itu dengan KPM susulan banyak permohonan diterima daripada guru untuk mendapatkan vaksin tersebut. Dapatkan tidur yang cukup dan berkualiti. Okay? Jangan tidur terlalu lewat dan bangun terlalu lewat. Tidur awal dan bangun awal. Dan awak kena ingat, waktu yang the golden hours bila otak kita ni 100% ialah antara pukul 4 pagi dan hingga 6.30 pagi. Jadi awak tidur awal lepas isyak pukul 9 dan bangun awal pukul 4. Ulang kaji mata pelajaran, belajar apa yang awak boleh and then bersedia untuk subuh pada pukul 6.30. Seterusnya, okey, awak kena anggap apa yang awak belajar, apa yang awak buat ini adalah sebagai satu cabaran. Jangan jadikan ia satu ancaman, jadikan ia satu cabaran. Bila awak rasa ia satu cabaran, awak sedikit sebanyak ia akan memotivasikan diri awak. Oh, saya kena hadapi benda ini. Ini adalah satu cabaran yang saya perlu tempuhi. Mungkin pada masa yang sama, tahun depan saya tak akan rasa apa yang saya rasa sekarang. Saya tak akan rasa takut, saya tak akan rasa gusar, saya tak akan rasa sedih sebab ia dah berlalu. Jadi saya akan pikul cabaran ini dan saya akan jalankan tanggungjawab saya sebagai seorang murid. Bersua kembali, Kementerian Pembangunan Luar Bandar akan menyumbangkan dekoder MyTV percuma kepada 60,000 ketua isi rumah penduduk di pedalaman termasuk perkampungan orang asli di seluruh negara secara berperingkat. Dekoder itu akan diedarkan kepada keluarga B40 yang layak serta tidak mempunyai akses terhadap capaian internet untuk menonton Didik TV Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sebagai sumber pembelajaran. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 1 Datuk Seri Abdul Rahman Mohamad berkata, pemberian itu bagi memudahkan anak-anak luar bandar menonton siaran Didik TV KPM. Ini kerana beliau berkata Didik TV KPM adalah satu media penting sebagai sumber pembelajaran sepanjang pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Menurutnya, kementeriannya akan bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM dalam menyediakan data dan maklumat mengenai mereka yang tidak mempunyai kemudahan itu. Ketika ini, agensi di bawah kementerian mula bergerak di seluruh negara bagi memastikan bantuan terbabit sampai kepada mereka yang memerlukan dalam kadar segera. Bagi kawasan luar bandar yang tidak mempunyai akses capaian internet, kementerian dalam usaha untuk membangunkan sebuah pemancar bagi mengelakkan pelajar luar bandar daripada terus tercicir dalam pelajaran. Suasana hari pertama peperiksaan SPM di sekolah seluruh negara mengakhiri Buletin Didik. Jangan lupa mengikuti siaran ulangan Buletin Didik setiap hari pada jam 12 tengah hari. Dengan itu, saya Zaiti Zubair, salam hormat dan Assalamualaikum. Ini ada opsi.